Baik, bertemu kembali, masih lagi memberi tumpuan kepada perjalanan hari pengundian PRU ke-15 dan waktu ini tepat jam 4 petang. Untuk itu kita akan bersama-sama mengira detik ataupun countdown berbaki 2 jam sahaja lagi sebelum pusat pengundian di seluruh negara akan ditutup pagarnya, dan anda sebagai pengundi berdaftar jika tidak segera menunaikan tanggungjawab anda sekarang mungkin akan sesal di kemudian hari. Ketika ini pun sudah ada beberapa pusat pengundian yang ditutup di beberapa kawasan pedalaman di Sabah dan Sarawak, dan ini juga berkaitan dengan jumlah bilangan pengundi berdaftar di kawasan itu yang agak kecil. Umpamanya di P209 Julau ini kami dimaklumkan bahawa kotak undi pertama telah sampai di pusat penjumlahan rasmi undi di kawasan itu. Ya, Izal, dan berdasarkan kemaskini Suruhanjaya Pilihan Raya setakat ini, iaitu sebanyak 58% telah pun keluar mengundi. 58% daripada jumlah 21 juta rakyat Malaysia. Namun angka ini adalah sedikit berkurangan berbanding dengan tahun 2004 pada pilihan raya yang ke-14 yang lalu, di mana kita melihat catatan 62% telah pun keluar mengundi setakat jam 2 petang. Jadi kenapa ada jurang perbezaan itu? Mungkin ada sedikit sangkut pautnya dengan kos untuk menunaikan tanggungjawab itu, seperti yang disuarakan oleh tetamu kita yang telah pun berada di studio, Tuan Mujibu Abdul Muiz. Terima kasih kerana bersama kami. Seperti biasa kita jangkakan perbincangan yang sedikit hangat. Kebimbangan mengenai cuaca dan banjir. Hari ini kita menyaksikan realitinya benar-benar terjadi. Pemerhatian awal Tuan Mujibu. Terima kasih Terence, terima kasih Ezal atas undangan pada petang ini. Saya rasa ini suatu perkara yang kita perlu look forward lah dalam konteks pilihan raya di Malaysia. Satu, berkenaan dengan kos yang menjadi bebanan kepada mereka yang berada di Semenanjung untuk pulang ke Sabah dan Sarawak ataupun vice versa lah. Dan kedua, faktor cuaca ataupun faktor luar jangka yang saya rasa semua orang dah anticipate benda ni kan, bila pengumuman pembubaran itu diumumkan dan tarikh pilihan raya itu dijatuh pada musim-musim monsun ini, maka saya rasa di sebalik kesediaan semua pihak itu, saya tidak nampak bagaimana kesiapsiagaan itu boleh membantu, kerana pengalaman kita memerhatikan pilihan raya ketika pandemik COVID-19, tumpuan itu jelas kepada pilihan raya. Jadi SOP ke, persediaan ke, semua itu sudah tidak menjadi pertimbangan pada ketika itu. Kita tengok contoh paling baik di Sabah lah, dengan segala SOP, dengan SPR boleh menguatkuasakan dan sebagainya, tetapi apabila pilihan raya itu berlangsung, tumpuan itu kepada pilihan raya, kepada orang politik, kempen, kerana pada ketika itu is a battle yang saya rasa begitu kritikal di Sabah. Maka perebutan itu menjadikan segala SOP itu menjadi dikesampingkan. Jadi sudah tiba masa Terence untuk kita berfikir bagaimana untuk ini. Cara baru ni mungkin sudah ada. Kita ada teknologi blockchain yang sudah wujud sejak sekian lama yang menggunakan aplikasi yang pelbagai untuk memastikan keselamatan, di mana semua pengguna blockchain tersebut boleh memastikan bahawa transaksi berlaku. Jadi setiap kali ada suatu perubahan dalam blockchain itu, maka semua pengguna blockchain itu akan dimaklumkan. Jadi ini cara bagaimana sesebuah blockchain itu kekal selamat. Namun adakah aplikasi teknologi boleh digunakan dalam pilihan raya? Pada pendapat Tuan Mujibu, melihat kepada kawasan-kawasan seperti Amerika Syarikat yang pernah menggunakan teknologi namun berhadapan dengan cabaran-cabaran lain. Kita harus akui bahawa kemajuan teknologi itu telah berada di tahap yang baik, dan kita juga harus mengakui memang akan ada sedikit masalah, tetapi dia tidaklah sampai ke tahap serius sampai boleh menjejaskan proses pilihan raya itu sendiri. Kalau kita tengok di Amerika bagaimana penggunaan undi secara email itu ketika pandemik pilihan raya presiden yang lalu, bukan saja menjadikan angka keluar mengundi itu tertinggi dalam sejarah Amerika pada ketika itu. Mana boleh berlaku masalah dulu ketika undi secara dalam talian di antara presiden Obama dulu pada penggal keduanya itu juga berlaku, tapi dia boleh ditangani dengan baik. Itu kita bercakap tentang negara sebesar Amerika yang pengundinya itu berkali-kali ganda dengan Malaysia. Kita baru ada lebih kurang 22 juta. Saya rasa itu tidak boleh dianggap sebagai satu yang besar. 22 juta itu masih lagi kita anggap sebagai satu yang boleh diuruskan. Dan juga kita berhadapan juga dengan pengundi yang sudah biasa mengundi secara online. Ini generasi yang ada ini generasi yang pernah mengundi program reality popular secara dalam talian. Namun
kesannya jauh berbeza. Tapi saya membayangkan jika ada undi dalam talian atau voting online ini, mungkin kemeriahannya tidaklah sama seperti yang kita saksikan pada hari ini, Tuan Mujibur. Seolah-olah ada pesta demokrasi, seolah-olah pulang beraya. Saya setuju, tetapi kalau kita mengambil apa yang berlaku sepanjang 2 minggu kempen pada PRU ke-15, ini antara kempen paling sejuk saya rasa sudah berlangsung. Ya, bagaimana saya melihat parti-parti tertentu yang menggunakan platform TikTok contohnya sebagai berkempen dan mereka mendapat momentum yang baik. Ya, dan kalau diperhatikan calon-calon yang generasi baru lah kita katakan, mereka tidak menggunakan sepenuhnya kempen bersemuka kecuali mereka yang ada nama-nama besar dan orang-orang lama itu yang merasakan perlu ada sentuhan peribadi dalam kempen, memandangkan juga pengundi lazimnya mahu juga melihat bahasa tubuh pemimpin itu berbanding dengan bahasa secara verbal itu. Tetapi saya berpandangan isunya dalam pilihan raya ini adalah bukan perayaan itu sendiri. Dia kalau kita pergi di barat ya contohnya, kempen tidak poster tak meriah, dia hanya datang pintu ke pintu, dia beritahu I am Mark, saya bertanding di kawasan ini. Kalau saya menang saya ada manifesto ini, itu saja. Tapi yang diperhatikan adalah bagaimana mereka itu melaksanakan tanggungjawab itu dengan bersuara sepenuhnya sampai ke tahap kalau di negara-negara maju ni kalau kita duduk situ dan kita bayar cukai walaupun kita tak register ke apa, kita sudah dianggap sebagai pengundi di kawasan itu. Jadi kalau ini berlaku, kempen tidak nampak meriah, ya mungkin kita kata hype itu mungkin di Malaysia saja. Tapi kita bawa senario 2015 ini, saya rasa ini antara kempen tersejuk. Saya pergi ke Sarawak, ya. Saya merasakan saya pergi ke kawasan yang begitu sunyi, sedangkan kebiasaannya di Bandar Kuching itu, ini adalah satu bandar yang saya rasa kalau dalam pilihan raya persaingan poster, kreativiti kempen dia sangat sengit kerana ini kawasan bandar, cara menarik pengundi itu. Tapi kali ini poster sikit. Jadi saya rasa macam ada pilihan raya kan ni. Dan mereka kata buat apa kita kempen begini kerana suasana itu sudah tidak kondusif untuk melakukan secara terbuka dan juga secara fizikal. Tapi go attack for media sosial dan sebagainya kerana setting itu bandar. Kalau pergi tempat lain pun sama. Jadi saya rasa pokok pangkalnya adalah bagaimana kita memudahkan proses itu kerana dalam politik pilihan raya dua perkara yang kita pertimbangkan. Suara majoriti itu sendiri dan akhir sekali yang paling penting siapa mendapat angka ajaib 112 itu saja. Itu yang kita nak perhatikan juga sebenarnya sepanjang malam ini apabila keputusan rasmi akan diumumkan oleh SPR, mungkin bermula selepas 8 malam nanti, sama ada calon pilihan raya yang celik TikTok ini boleh memenangi hati pengundi di kawasan tersebut. Itu yang sesuatu yang menarik juga untuk kita perhatikan, Tuan Mujibur. Kalau kita lihat rakyat Malaysia ini sebenarnya sanggup beratur dalam 3 situasi. Pertama, apabila ada makanan viral, ada minuman boba terbaru di pasaran, itu mereka sanggup beratur panjang berjam-jam. Kedua, apabila ada jualan murah mungkin. Dan ketiga ialah hari inilah kita saksikan ramai rakyat Malaysia sanggup beratur panjang berjam-jam untuk membuang undi itu. Namun proses itu sendiri kan, kalau kita lihat dua rakyat Malaysia telah diumumkan malangnya telah meninggal dunia pada menjalankan tanggungjawab ini. Mungkin ada yang menunggu terlalu lama, ada yang terlalu letih dan sebagainya. Jadi adakah proses ini boleh dimudah carakan, terutama sekali untuk mereka yang mempunyai isu-isu kesihatan? Pada pendapat Tuan Mujibur. Ya, saya rasa ini adalah satu perkara yang sudah perlu difikirkan. Sebagai pemegang taruh yang bertanggungjawab untuk menguruskan dan menjalankan pilihan raya SPR ini sudah boleh melihat kerana kita sudah melakukan pilihan raya 15 kali. Pengalaman itu ada dan kita juga telah melihat bagaimana pilihan raya itu berjalan pada tempoh sukar. Ketika pandemik COVID-19 kita ada pilihan raya kecil, kita ada 3 pilihan raya negeri, 4 pilihan raya negeri termasuk dengan Sarawak. Jadi saya rasa dalam hal ini SPR barangkali sudah ada input data dan masukan daripada pihak-pihak yang memerhatikan pilihan raya itu untuk memberi nilai tambah kepada perjalanan, dan juga sudah tentulah pada satu ketika kita ada ERC yang bertanggungjawab untuk mengutip sebanyak mana maklumat bagi membolehkan pilihan raya ini ditambah baik. Jadi antara cadangan yang saya juga pernah menyertai perbincangan ERC ini adalah bagaimana untuk memudahkan pilihan raya itu sendiri, mengambil kira faktor-faktor tadilah. Faktor-faktor pengundi yang sakit, mungkin kalau dalam ketika mana kami lakukan itu pengundi yang kena kuarantin, sebab kita tidak pernah terfikir perkara-perkara ini sebenarnya. Tetapi perbincangan pada ketika itu jelas menuju kepada satu perspektif bahawa bagaimana kita
bukan saja memudahkan cara pilihan raya, menyenangkan pengundi itu pilihan raya, tapi kita melihat angle-angle yang barangkali kita terlepas pandang dalam aspek itu. Tetapi poinnya adalah kita perlu mudahkan mengundi ini kerana macam di awal perbincangan tadi kita nak suara rakyat itu benar-benar mewakili suara yang sebenar. Kalau 21 juta paling cantik 80% lah at least. 80% yang kita nantikan. Kita sedang menuju angka itu. Saya harap kita akan mendapat lebih kurang 80%. Kesannya adalah sangat penting kepada masa depan negara. Kita akan bersama dengan Andy yang akan membawa kita ke kerusi-kerusi panas, terutama sekali Air Hitam, Alor Gajah, Titi Wangsa dan juga Sungai Buloh. Andy, silakan. Ya, sebelum kita ke lokasi-lokasi tersebut yang telah pun dinyatakan oleh Terence, kita akan bawakan kepada anda dahulu berkenaan maklumat asas berkaitan dengan PRU ke-15 ini. Jumlah pemilih berdaftar bagi PRU ke-15 ini adalah berjumlah 21.17 juta orang. 20.9 juta daripadanya adalah pengundi biasa yang telah dan bakal mengundi pada hari ini. 265,531 daripadanya adalah pengundi awal, manakala baki 2,700 lagi adalah pengundi tidak hadir luar negara. Sebenarnya saudara, pengundi yang berjumlah 21.1 juta orang pada PRU ke-15 ini menyaksikan pertambahan lebih 6 juta orang berbanding PRU ke-14. Peningkatan ini didorong oleh pelaksanaan undi 18 yang menyaksikan kelayakan umur pemilih minimum diturunkan daripada 21 kepada 18 tahun dan juga pendaftaran secara automatik. Selesai informasi berkaitan pengundi, ini pula berkaitan calon PRU ke-15. Ibu segala pilihan raya menyaksikan jumlah calon bertanding terbesar iaitu seramai 945 orang. Daripada jumlah tersebut, 818 daripadanya adalah calon lelaki, baki 127 orang adalah calon wanita. Calon tertua Tun Dr. Mahathir Mohamad, calon pejuang di Parlimen Langkawi. Manakala calon termuda adalah calon bebas di Parlimen Tenom iaitu Peggy Chow Ziting berusia 23 tahun. Persoalannya, walaupun undi 18 bukan sahaja menyaksikan kelayakan umur pemilih diturunkan daripada 21 ke 18, malah kelayakan umur ahli Dewan Rakyat juga diturunkan daripada 21 ke 18 juga, namun tiada mana-mana gabungan atau parti politik yang meletakkan calon dalam lingkungan usia 18 hinggalah 19-20 tahun. Ini sesuatu yang menarik untuk dianalisis oleh para panel kita. Baik, seterusnya kita akan ke beberapa lokasi untuk mendapatkan gambaran waktu-waktu terakhir pengundian bagi PRU ke-15. Kita akan ke Alor Gajah, salah satu lokasi tumpuan. Ada calon muda yang diletakkan Barisan Nasional di sana. Kalau rakan tugas sudah bersedia, boleh terus kongsikan informasinya. Ya, Andy, kita kembali berlintas langsung seketika di P135 Alor Gajah bagi saya kongsikan perkembangan terkini hari pengundian sempena PRU 15. Dan ketika ini saya berada di SK Alor Gajah 1 yang merupakan salah satu daripada 42 pusat pengundian yang dibuka di Parlimen ini. Untuk pusat pengundian ini menempatkan 8 saluran mengundi daripada keseluruhan 174 saluran mengundi di seluruh negeri. Dan ianya berjalan dengan lancar tanpa sebarang insiden yang tidak diingini berlaku, dan kawasan pusat pengundian juga dikawal oleh pihak berkuasa seperti polis dan rela yang bersedia untuk berhadapan dengan sebarang kemungkinan. Dan menyentuh mengenai kadar keluar mengundi pula, faktor cuaca dilihat sedikit sebanyak mempengaruhi peratusan keluar mengundi. Menurut Pegawai Pengurus Pilihan Raya P135 Alor Gajah, Datuk Saiful Hazwa Kipli, trend penduduk keluar mengundi dilihat perlahan pada waktu pagi disebabkan hujan sebelum dia kembali meningkat selepas hujan beransur pada waktu tengah hari. Dan untuk kita bercerita lebih lanjut perkembangan terkini di sini, bersama saya ketika ini adalah penyelia pusat mengundi SK Alor Gajah 1 iaitu Tuan Syahrul Abdullah. Terima kasih Tuan kerana sudi bersama kami. Sama-sama. Okey Tuan, mungkin boleh kongsikan secara keseluruhan perjalanan hari pengundian terutama di SK Alor Gajah 1 ini bagaimana sejak bermula pada awal pagi tadi? Okey, untuk proses pengundian pada hari ini bermula pada pukul 8 pagi tadi. Untuk urus dia, kita dah bersiap sedia, termasuk kawal keselamatan dan pengundi-pengundi datang seawal yang mungkinlah untuk menjadi pengundi yang pertama.
tetapi pukul 8 tadi memang hujan turun. Walau bagaimanapun pengundi tetap datanglah ke saluran masing-masing untuk mengundi. Okey Tuan, mungkin saya dipahamkan di pusat pengundian ini terdapat 8 pengundi kesihatan awam yang turut disenaraikan untuk mengundi di sini. Mungkin dari segi SOP-nya, apa yang perlu dilakukan untuk mereka sekiranya sampai di sini? Okey, untuk SOP pada pesakit COVID, jika mereka dikenal pasti pesakit, kita akan hantar ke kaunter KKM untuk ambil tindakan SOP lah. Jadi setelah dikenal pasti, mereka akan dibawa bersama KKM memakai pakaian yang khas lah untuk keselamatan semua pengundi. Kemudian setelah dia telah mengundi, pesakit tersebut keluar dan bilik tersebut ataupun saluran tersebut akan disanitize bagi memastikan keselamatan kepada pengundi-pengundi yang lain. Okey Tuan, terima kasih kerana bersama kami ketika ini. Secara keseluruhannya seramai 93,311 pemilih berdaftar di P135 Alor Gajah layak mengundi untuk kali ini. Dan kepada mereka yang belum mengundi, jadi ayuh keluar beramai-ramai, tunaikan tanggungjawab anda kerana setiap undi anda amat bernilai dalam menentukan masa depan negara. Saya kira setakat itu saja dapat saya kongsikan dari P135 Alor Gajah yang sahih di RTM #MyPR15. Kita nak bersama dengan rakan tugas saya Mohan di Sungai Buloh untuk perkembangan di sana. Silakan Mohan. Rakan setugas dari Alor Gajah, saya ketika ini berada di salah sebuah pusat pengundian di P107 Sungai Buloh bagi meninjau proses pengundian pada hari ini, dan saya ketika ini berada di Sekolah Menengah Kebangsaan Subang Bestari Mutiara Subang, dan ini merupakan antara 28 pusat pengundian yang dibuka pada hari ini bagi proses pengundian bagi penduduk di sekitar Parlimen Sungai Buloh. Baik, seperti yang anda sedia maklum, pusat pengundian dibuka pada jam 8 pagi sehingga 6 petang. Jika kita lihat pada PRU-PRU sebelum ini, ia hanya dibuka sehingga jam 5 petang, tetapi pada kali ini ia dibuka sehingga jam 6 petang bagi memberi peluang kepada pengundi untuk melaksanakan tanggungjawabnya. Jika kita lihat sekarang adalah ketika ini adalah waktu jam 4.17, lebih kurang 2 jam lagi pusat pengundian akan ditutup, dan saya meminta supaya semua pengundi berdaftar di kawasan Parlimen Sungai Buloh untuk melaksanakan tanggungjawab masing-masing sebelum lokasi ini ataupun pusat pengundian ini ditutup. Dan mungkin boleh saya berikan sedikit gambaran di kawasan ini, iaitu di SMK Subang ini. Jika kita boleh lihat, orang ramai pengundi berdaftar masih lagi datang untuk melaksanakan tanggungjawab mereka. Selain itu, seperti mana anda dapat lihat di belakang saya, diletakkan satu kanopi di mana pengundi-pengundi yang mengalami COVID-19 tidak kritikal atau pengundi kesihatan awam, mereka akan mendaftar di bawah kanopi tersebut, di mana pegawai Kementerian Kesihatan seramai 2 orang telah ditempatkan di bawah kanopi tersebut, dan mereka akan diiringi oleh pegawai KKM untuk melaksanakan tanggungjawab mereka untuk mengundi, dan seterusnya akan dihantar pulang bagi meneruskan proses kuarantin di kediaman. Dan pada waktu yang sama, tiada laluan khas yang disediakan bagi pengundi COVID-19. Mereka akan menggunakan laluan yang sama. Walau bagaimanapun, beberapa nasihat telah pun dikeluarkan oleh pihak SPR seperti perlu memakai pelitup muka dan membawa sanitasi tangan sendiri bagi membersihkan diri selepas melakukan proses pengundian. Baik, pada masa sama, peraturan-peraturan yang tertentu juga telah diletakkan oleh pihak SPR seperti tidak boleh membawa telefon bimbit. Sekiranya mereka membawa telefon bimbit, mereka perlu meletakkan telefon bimbit tersebut di kotak yang telah disediakan oleh pihak SPR di luar Dewan Pengundian bagi mengelakkan perkara yang tidak diingini berlaku. Pada masa sama, mereka juga digalakkan untuk membawa pen yang sendiri. Baik, itu merupakan rangkuman yang saya boleh kongsikan bersama anda. Ingat, masih tinggal beberapa jam lagi, dan pengundi-pengundi di sekitar Sungai Buloh, anda diminta untuk datang dan melunaskan tanggungjawab anda sebagai pengundi. Ingat, mengundi merupakan tanggungjawab kita bagi membentuk masa depan negara. Yang sahih di RTM #MyPRU15. Kita kembali bersama Andy di studio. Silakan. Terima kasih untuk laporan dari lokasi. Kerusi panas Sungai Buloh menjadi tumpuan kerana Khairi Jamaluddin, penyandang kerusi rembau, dihantar oleh Barisan Nasional untuk bertanding di kerusi Parlimen Sungai Buloh. Adakah beliau mampu untuk menggelar status baru sebagai wakil rakyat Sungai Buloh melihat kepada popularitinya dan kredibilitinya sebagai Menteri Kesihatan dan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi yang menguruskan
program terbesar, imunisasi terbesar negara. Mungkin kelebihan itu nanti akan dilihat berkesan atau tidak setelah keputusan rasmi kita saksikan malam ini, insya-Allah. Baik, seterusnya kita akan ke Titi Wangsa untuk mengetahui bagaimana perjalanan proses pengundian di kerusi Parlimen Titi Wangsa Ibu Negara. Silakan, Ravin. Baik, terima kasih Andy di Angkasa Puri. Saudara, seperti mana anda sedia maklum, saya masih berada di SK Taman Maluri untuk mengikuti proses pengundian yang dilaksanakan sejak pagi tadi bagi Parlimen 119 Titi Wangsa di sini. Seperti mana anda saksikan di sini, ini merupakan laluan utama untuk pengundi masuk ke pusat pengundian. Kawasan ini menyaksikan pertambahan jumlah pengundi pada pagi tadi dan ketika ini pula ia dilihat menurun memandangkan kebanyakan pengundi sudah melaksanakan tanggungjawab mereka pada pagi tadi. Apa yang menarik di Parlimen Titi Wangsa untuk PRU 15 kali ini adalah calon bertanding menyediakan perkhidmatan pengangkutan kepada pengundi yang tidak ada akses untuk keluar mengundi ke pusat pengundian. Saya turut melihat mereka menyediakan beberapa kenderaan untuk memudahkan proses pengundian kepada pengundi khususnya bagi P119 Titi Wangsa. Saudara, perkembangan terkini dari pusat pengundian SK Taman Maluri, saudara, setakat jam 3 petang tadi 3,668 pengundi sudah melaksanakan tanggungjawab mereka sebagai pengundi di pusat pengundian ini. Angka itu adalah daripada jumlah pengundi 5,544 yang berdaftar di pusat pengundian SK Taman Maluri di sini. Untuk pengetahuan anda, P119 Titi Wangsa meliputi 80,889 pengundi. Ia melibatkan 22 pusat pengundian dan 135 saluran pengundian. Pecahan jumlah pengundi di kerusi parlimen itu adalah Melayu 72.4%, Cina 16.5%, India 9.5% dan lain-lain pula 1.6%. Sekaligus, Parlimen Titi Wangsa menyaksikan pertandingan 4 penjuru melibatkan Parti Barisan Nasional, Pakatan Harapan, Perikatan Nasional dan Pejuang. Saudara, sedikit peringatan buat anda, menulis, melukis, menconteng pada kertas undi akan menyebabkan kertas undi anda ditolak. Tanda pangkah pada satu calon sahaja. Demikian sahaja perkembangan saya bagi Parlimen Titi Wangsa dari SK Taman Maluri. Kita kembali ke studio bersama Andy. Yang sahih hanya di RTM #MyPRU ke-15. Baik, terima kasih Ravin Sanmugam membawakan laporan terkini dari Parlimen Titi Wangsa. Kita akan teruskan perbincangan. Mungkin ada yang mahu dianalisis oleh tetamu kita di studio berdasarkan lokasi-lokasi tumpuan panas tadi. Terima kasih, Andy. Kalau kita lihat pada laporan pengundi, nampaknya sudah ada peningkatan daripada pagi tadi disebabkan hujan dan sebagainya. Jadi jangkaan awal menunjukkan kita akan sampai hanya 77% jika trend ini berterusan. Adakah 77% daripada pengundi keluar cukup untuk memberi mandat yang kuat kepada kerajaan baru? Pada pendapat Tuan Mujib. Ya, kalau kita melihat kepada peratusan, mungkin rasa rendah berbanding 83% pada PRU ke-14. Tapi kalau kita melihat kepada angka yang sebenar dengan perbezaan jumlah pengundi daripada 14 juta kepada 22 juta, 77% itu mungkin melebihi daripada jumlah angka yang kita capai pada 2018. Tapi sekurang-kurangnya melebihi daripada 53%, 54% yang kita catat di Melaka dan di Johor itu sudah satu pencapaian baik, memandangkan PRU 15 ini juga jatuh pada satu keadaan di bulan yang mencabar. Jadi itulah yang barangkali saya rasa kalau 77% kita boleh beri diskaun lah disebabkan kesukaran ini. Dan cuba bayangkan kalau kita kata PRU ini dilakukan dalam keadaan yang lebih selesa, yang pada satu ketika saya rasa barangkali kita mungkin boleh mencapai angka yang lebih baik atau peratusan yang lebih besar berbanding 2014.
Kalau kita lihat kepada pusat-pusat pengundian, ada yang sudah pun mula ditutup. Sebenarnya di Julau seperti yang kita maklumkan tadi, keputusan pusat pengundian tutup awal 12.30 hari disebabkan hanya ada lebih kurang 6,959 pengundi sahaja di kawasan itu. Maka ia adalah 1 peti daripada 81 peti undi. Masih ada saluran-saluran yang dibuka di kawasan itu. Jadi ini menunjukkan bahawa juga sudah pun ada yang telah pun mula ditutup. Ya, dan kita juga nak jengah seketika visual terkini dari kawasan-kawasan. Antaranya ketika ini saya difahamkan Taiping ada sesuatu yang mahu dikongsikan. Saya Nasrik Mesyarah dari P060 Parlimen Taiping melaporkan untuk perkembangan PRU ke-15. Ketika ini saya berada di SMK King Edward VII Taiping yang merupakan salah satu daripada pusat pengundian yang disediakan bagi kawasan Parlimen P060 Taiping dan 3 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN N16 Kamunting, N17 Pokok Asam serta N18 Aulong. Bagi pusat pengundian di SMK King Edward VII ini, sebanyak 2 saluran telah disediakan untuk proses pengundian dan seramai 604 pengundi yang berdaftar akan menjalankan tanggungjawab mereka. Untuk pengetahuan semua, saluran pertama dihaskan untuk golongan warga emas, saluran kedua dihaskan untuk pengundi biasa. Cuaca di pusat pengundian di sini adalah baik yang mana sekaligus telah melancarkan proses pengundian yang berjalan sejak jam 8 pagi tadi. Hasil tinjauan saya juga sejak awal pagi tadi, pasukan keselamatan seperti polis dan rela telah ditugaskan bagi memastikan keselamatan di pusat pengundian ini. Dalam pada itu, seramai lebih 20 petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR telah ditempatkan di pusat pengundian ini yang akan ditutup pada jam 6 petang nanti. Kesemua peti undi akan dibawa ke Dewan Majlis Perbandaran Taiping yang merupakan pusat penjumlahan rasmi undi bagi Parlimen P060 Taiping. Saya kira setakat itu sahaja perkongsian dari saya, Nasrik Mesyarah, yang sahih di RTM #MyPRU15. Terima kasih. Beruntung pengundi berdaftar di Taiping, cuacanya cerah saja. Itu ironinya. Tak perlu bawa payung, tak perlu bawa baju hujan dan beratur panjang. Sebab Taiping kawasan paling lembap, antara kawasan yang paling lembap di Malaysia. Namun hari ini cuacanya baik. Itu ironinya untuk penduduk di Taiping. Tuan Mujibu pun tersenyum di situ. Ada pemerhatian yang menarik bagi Tuan Mujibu jika kita bercakap kawasan-kawasan seperti Taiping. Ini sudah tentu kawasan yang ditandingi oleh calon heavyweight dan menjadi salah satu kursi panas lah di Perak dan juga di Malaysia. Apatah lagi ada ura-ura mengatakan penyandang mahu berhijrah ke kawasan lain, tapi akhirnya kekal di situ. Sebab kalau kita perhatikan pilihan raya kali ini, definisi kursi panas tu dia jadi luas. Kalau dulu kursi panas ni hanya melibatkan calon heavyweight versus calon heavyweight. Tapi pada kali ini kita nampak ada satu kategori kursi panas, iaitu calon heavyweight diletakkan di kursi-kursi mencabar. Macam tadilah Sungai Buloh, bagaimana Khairi Jamaluddin daripada Rembau dipindahkan ke situ, bertanding di satu kawasan yang beliau sendiri katakan dia masuk ke kandang naga. Jadi itu menepatilah definisi kursi panas yang kita katakan sebagai calon heavyweight diletak di kursi yang mencabar. Ini antara Sungai Buloh tu dia agak mencabar, sebab kalau diperhatikan calon PH menang hampir 20,000 lebih, dan pertambahan pengundi daripada 90,000 menjadi 150,000 itu sangat mencabar. Tapi kalau kita perhatikan bagaimana naratif kempen Khairi Jamaluddin di situ, dia cuba deviate dan cuba menghantar satu harapan bahawa you are sending the future of Prime Minister. This is very smart bagi saya untuk seorang tokoh politik yang sangat seasoned seperti KJ ini. Dan lawannya pun merupakan tokoh yang mungkin kurang dikenali, walaupun menggunakan banner penyandang, namun dia tidaklah merupakan seorang yang berkebolehan mungkin sama dengan penyandang. Kita hanya akan lihat apabila keputusannya keluar nanti, dan kita sama-sama jenguk dan lihat keadaan-keadaan di semua pusat pengundian, di mana kita akan bawakan kepada anda saluran-saluran yang kita jangka adalah panas. Lepas ini kita akan cuba juga untuk ke kawasan lain, dan kita akan nantikan isyarat daripada rakan
rakan-rakan pelapor kita di seluruh negara. Dalam pada itu, Tuan Mujibu, kalau kita lihat trend di media sosial. Sebelum itu, Terence, ketika ini di paparan TV sudah ada data-data. Ini data rasmi daripada pihak SPR mengenai siapa yang mendahului ketika ini di kawasan P215 Kapit. Setakat 4.23 petang ini, Datuk Seri Alexander Nantalinggi, ini bukanlah satu teka-teki pun. Selalunya sudah jelas siapa yang cukup kuat di situ. Beberapa penggal pun, kalau melihat pemerhatian Tuan Mujibu, mungkin ini bukanlah sesuatu yang mengejutkan pun. Ya. Bila kita bercakap tentang politik Sarawak, pada kali ini saya melihat bagaimana GPS itu berjaya memposisikan mereka sebagai satu pilihan selamat. Dan bila kita pergi ke Sarawak, seolah-olah cabaran pada ketika ini adalah sejauh mana pembangkang boleh mendapat kerusi yang mengurangkan kerusi GPS itu sendiri. Kerana kawasan-kawasan yang dianggap dahulunya selamat untuk PH, terutama di Bandar Kuching dan di Stampin dan juga di Mas Gading begitu. Ini juga sekarang agak goyang. Jadi mungkin apakah kita akan menyaksikan perubahan pada kerusi ini, terutamanya kita bercakap tentang SUPP yang sedikit kelihatan rejuvenate. Dia mampu menarik kembali undi Cina di kawasan-kawasan bandar kepada mereka, dan juga sudah tentulah faktor Abang Jo itu sebagai pemimpin GPS ini barangkali memberi sedikit tonik tambahan kepada SUPP di kawasan-kawasan bandar. Tapi sangat menarik di Sarawak ini. Untuk melihat gambarannya secara grafik, kita bersama dengan Andy. Apakah mungkin kita sampaikan kepada penonton melalui terjemahan grafik? Silakan, Andy. Baik, seterusnya kita mahu mendapatkan laporan proses pengundian di Parlimen P148 Air Hitam Johor yang menyaksikan pertandingan 3 penjuru antara calon Barisan Nasional, Pakatan Harapan dan juga Perikatan Nasional. Barisan Nasional diwakili oleh Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong, calon lama yang juga penyandang kerusi ini, diikuti oleh calon Pakatan Harapan iaitu Sheikh Omar, dan juga calon Perikatan Nasional diwakili oleh Syafiq Aziz. Ini juga kerusi tumpuan kerana ketua parti MCA berada di sana. Untuk sama-sama kita saksikan adakah beliau akan mempertahankan kerusi air hitam P148. Kita akan mendapatkan gambaran semasa di lokasi pengundian Parlimen P148 air hitam bersama pelapor di lokasi. Baik, terima kasih Andy. Di Angkasa Puri sekarang ini saya berada di pusat pengundian di SMK Datuk Menteri Air Hitam Batu Pahat, yang mana ketika ini masih lagi berlangsung proses pengundian, dan seperti anda boleh saksikan di belakang saya ketika ini di saluran 6 kelihatan ramai lagi anak muda yang sedang menunggu giliran untuk menunaikan tanggungjawab masing-masing. Dan untuk setakat ini juga apa yang saya boleh kongsikan setakat ini bagi P148 Air Hitam ini difahamkan sudah mencapai 50% pengundi yang keluar mengundi di sini untuk menunaikan tanggungjawab mereka sejak pusat pengundian di 30 pusat pengundian yang dibuka di P148 Air Hitam ini dibuka sejak 8 pagi tadi, dan menjelang lebih kurang lagi 2 jam untuk ke 6 petang ini kita mengharapkan lebih ramai lagi pengundi-pengundi terutamanya golongan muda untuk berada di semua pusat pengundian yang dibuka di P148 Air Hitam ini sekaligus menunaikan tanggungjawab sebagai daftar pemilih buat kali yang pertama. Seperti di belakang ini ramai pengundi kali pertama yang tadi sempat saya berjumpa, sempat beramah mesra dengan mereka. Mereka begitu teruja kerana diberi peluang untuk mengundi buat pertama kali. Jadi ini yang kita harapkan daripada rakyat Malaysia yang belum lagi keluar mengundi untuk sama-sama keluar mengundi. Kita berbaki lebih kurang 2 jam lagi ini kita sama-sama menunaikan tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia untuk memilih wakil rakyat baru sekaligus memberi kestabilan kepada politik dan masa depan negara. Dan ini saja perkembangan yang dapat saya kongsikan untuk pilihan raya umum bagi P148 Air Hitam yang sahih di RTM #MyPRU15. Kembali bersama Andy di Angkasa Puri. Silakan Andy. Ya, terima kasih rakan penyampai. Baik, sedikit imbasan mengenai Parlimen Air Hitam pada PRU ke-14 penyandang Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong pada waktu itu ditentang 2 pencabar masing-masing wakil dari PKR dan juga PAS. Beliau menang dengan majoriti 303 undi. Baik, seterusnya kita akan mendapatkan laporan daripada penyampai di Pagoh. Bagaimana agaknya suasana pengundian di Parlimen Pagoh?
Baiklah, terima kasih. Saya kini berada di pusat mengundi Sekolah Kebangsaan Kota Raja, Pagoh, bagi membawakan perkembangan proses hari pengundian bagi Parlimen P143 Pagoh. Dan tinjauan kami di sini mendapati kebanyakan pengundi warga emas hadir sekitar pukul 8 pagi ke atas, iaitu sewaktu hujan lebat. Dan kini saya dapat lihat kebanyakannya terdiri daripada pengundi-pengundi daripada golongan muda. Dan keadaan cuaca saya boleh katakan seperti pagi tadi, hujan lebat, dan sekarang hujan telah pun reda dan sekarang cuaca mendung. Jadi ini merupakan cuaca yang baik bagi pengundi-pengundi untuk hadir menjalankan tanggungjawab mereka. Dan sedikit maklumat berkenaan pusat mengundi ini. Pusat mengundi ini mempunyai 2,147 pengundi berdaftar dan mempunyai 4 saluran undi. Dengan saluran keempat dihaskan untuk pengundi muda. Dan juga berdasarkan maklumat diterima, kira-kira pada ketika ini 40% pengundi berdaftar di pusat pengundian ini telah pun mengundi. Dan pengundi di sini terdiri daripada 13 lokaliti di kawasan Pancur, antaranya Kampung Brohol, Kampung Sungai Alai, Kampung Masyarakat Jaya, Taman Pagoh Jaya dan Kampung Kancil. Baiklah, sekian saja laporan saya dari Pagoh yang sahih di RTM #MyPRU15. Baik, terima kasih untuk laporan dari Parlimen Pagoh yang menyaksikan pertandingan 3 penjuru antara BN yang diwakili Datuk Seri Razali Ibrahim, Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga Pakatan Harapan oleh Iskandar Shah. Tan Sri Muhyiddin Yassin, calon PM jika PN menang. Saya nak bertanya kepada Dr. Mujibu berkenaan dengan calon-calon PM yang dikemukakan oleh setiap gabungan ataupun parti ini, sempat juga menjadi polemik. Seberapa besar sebenarnya pengaruh calon-calon PM ini untuk meraih sokongan pemilih berdaftar bagi PRU ini? Ya, secara peribadi memang saya melihat poster boy ini antara satu faktor yang boleh memberi pengaruh dan tarikan pengundi kepada mana-mana parti. Dan masalah dengan poster boy pada ketika ini, kita katalah dalam 4 poster boy yang diletak itu kan, hanya seorang yang tak jadi Perdana Menteri, sudah tentu mereka itu ada sedikit simpati dan juga ada empati bahawa mungkin kita boleh peluang kepada orang ini. Tetapi kita juga tidak boleh menolak hakikat bahawa prestasi semua yang telah menjadi Perdana Menteri itu menyumbang, ya. Bagaimana anak muda melihat populariti Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga Datuk Seri Ismail Sabri sebagai gandingan ketika COVID-19 itu memberi pengaruh, ya. Jelas bila kita bertanya dengan anak muda itu lebih mengenali Tan Sri dan juga Datuk Seri Ismail Sabri. Namun Tuan Menteri, bukankah menjadi masalah kita tidak mengundi untuk poster boy itu, kita mengundi untuk calon setempat? Ya, sudah tentu ini masalah dengan sistem pilihan raya kita yang menekankan sistem demokrasi berperwakilan, ya, kerana kita tidak ada peluang. Sebenarnya kita hanya menghantar wakil, ya. Dan kita sebenarnya menghantar wakil itu di mana wakil ini yang menentukan Perdana Menteri dan Perdana Menteri akan memilih kabinet dia. Cuma kita tidak pernah menerangkan ini kepada pengundi dan pengundi menganggap bahawa secara tidak langsung mereka itu memilih Perdana Menteri dengan memilih parti Perdana Menteri itu. Ini barangkali satu kita kata kerangka pemikiran dalam pilihan raya yang telah berjalan kerana sudah menjadi kebiasaan untuk beberapa kali pilihan raya ni. Jadi kita juga tidak boleh nafi kerana kerangka pemikiran itu masih lagi embedded dalam pemikiran pengundi. Maka faktor-faktor begini dia main peranan, ya. Kerana itu kita nampak jarang ada pilihan raya tanpa poster boy. Malah kadang-kadang poster boy itu jadi pelbagai. Macam contoh di Negeri Sembilan, di kawasan saya rasa lebih banyak poster calon bersama Tok Mat berbanding poster boy Barisan Nasional itu sendiri. Ya, kecuali pergi ke kawasan Rembau hanya Tok Mat saja berdiri, tapi the rest of 7 parlimen di Negeri Sembilan itu ada poster Tok Mat dan calon di sebelahnya. Maknanya pengaruh Tok Mat ya, di Negeri pengaruh Sembilan. Itu maknanya pengaruh itu as a poster boy untuk negeri itu dijangka mempengaruhi pemikiran dan juga boleh meraih undi sekurang-kurangnya daripada pengundi yang sudah kenal kepada Tok Mat. Tadi Andy ada bertanya tentang calon yang berusia muda. Calon paling muda berusia 23 tahun. Dan kita melihat juga strategi untuk meletak calon ni adalah penting. Walaupun begitu,
mungkin tidak mungkin kita akan melihat calon 18 tahun, 19 tahun dan sebagainya. Namun belum lagi mengubah polisi-polisi dalam Suruhanjaya Pilihan Raya sedia ada. Ejen Pacabar pun 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun belum boleh lagi, masih 21 tahun. Jadi perlukah kita mengubah terlebih dahulu polisi-polisi ini untuk membolehkan golongan muda lebih terlibat dalam proses pengiraan undi, proses pengiraan borang dan sebagainya. Ya, saya rasa dalam hal calon, saya rasa calon umur 18 ini telah diluluskan dahulu berbanding turunkan undi 18 tahun. Dan bila kita telah menurunkan umur mengundi, saya rasa kita juga harus terbuka untuk meremajakan sistem dan institusi pilihan raya itu sendiri kan. Kalau PACA itu, because pertimbangan untuk PACA ini selalu dibuat berdasarkan parti. Kerana itu adalah satu pintu awal untuk parti-parti politik tahu apa hasil pilihan raya itu. Kerana sepanjang itu PACA boleh rekod. Okey, ini siapa yang datang mengundi. Jadi data itu boleh digunakan oleh parti untuk meramal. Tutup saja pusat mengundi ini siapa yang akan di depan. Jadi saya rasa soal umur 18 untuk menjadi PACA ini tidak timbul. Tetapi bagaimana parti itu untuk mempercayai PACA yang muda di sebalik tidak ada pengalaman dan juga penyertaan yang barangkali tidak berapa signifikan di peringkat parti itu yang menjadi pertimbangan parti. Kerana bila rata-rata bila saya turun ke lapangan apabila berbincang dengan PACA, selalunya mereka ambil pada mereka yang benar-benar aktif di kampung itu, yang terlibat secara langsung dengan parti, yang selalunya dia kenal hampir 90% kawasan itu di PDM itu orang-orang yang mengundi. Jadi bila siapa juga yang datang mengundi, mereka boleh tahu ini parti A atau parti B atau parti C, dan mereka boleh menjangkakan siapa yang akan diundi di kotak itu. Jadi sebab itu mungkin orang yang sedang menonton kita ni, Terence, Hazel, tak tahu kenapa parti dah pukul 7 tak kira ni, tapi dah start main gendang dah di luar. Sebab PACA ni lah. PACA ni yang bagi tahu kata kita boleh menang. Jadi kita pun boleh tengok kan, parti A dah start bersorak, parti B dah start kereta balik ke tempat masing-masing kerana PACA inilah. Jadi kalau umur 18 ini mungkin ada masalah, mungkin tiada masalah untuk kita, kerana saya rasa kita patut embrace peremajaan bukan saja sistem pilihan raya itu sendiri, tapi juga fungsi-fungsi dan institusi pilihan raya. Tetapi daripada perspektif ini kita harus melihat juga bagaimana fungsi parti itu dalam konteks PACA ini dalam pilihan raya. Baik, selepas ini kita nak teruskan juga dengan perkongsian terkini daripada kawasan yang sebelahan dengan Angkasa Puri sahaja. Dari kawasan Lembah Pantai, dipersilakan. Terima kasih. Saya berada di Sekolah Menengah Bukit Bandaraya untuk melaporkan proses pengundian bagi P121 Lembah Pantai. Bagi pusat undi Sekolah Menengah Bukit Bandaraya, sebanyak 9 saluran mengundi disediakan. Bagi pilihan raya umum ke-15 kali ini, P121 Lembah Pantai menyaksikan pertandingan 4 penjuru antara calon Datuk Ramlan bin Syahin alias Askolani, Barisan Nasional UMNO, Haji Fauzi bin Abu Bakar, Perikatan Nasional PAS, Datin Paduka Nur Asmah binti Muhammad Razali, Gerakan Tanah Air Pejuang Putra, dan Tuan Ahmad Fahmi bin Muhammad Fazil, Pakatan Harapan Parti Keadilan Rakyat. Bagi pengundi yang berdaftar di P121 Lembah Pantai yang masih belum lagi keluar mengundi, jangan lupa dokumen pengenalan anda, dan bagi pengundi kesihatan awam, perkenalkan diri anda kepada petugas KKM yang ada di sini bagi memudahkan urusan pengundian. Sekiranya anda memerlukan sebarang bantuan, anda boleh berhubung dengan petugas SPR di tempat mengundi anda. Ingat, mengundi adalah hak anda, jadi gunakan hak anda untuk mengundi. Sekian laporan Muhammad Faizal Husaini Rashid yang sahih di RTM #MyPRU15. Baik, itu sedikit visual yang dikongsikan oleh rakan pelapor di Lembah Pantai. Ada beberapa perkara menarik yang saya perhatikan tadi melalui visual itu. Walaupun statik, ada juga gambar-gambar etika berpakaian pengundi berdaftar di kawasan itu. Itu yang akan saya persoalkan juga kepada tetamu Tuan Mujibu nanti. Tapi sebelum itu saya nak kongsikan apa yang menarik perhatian saya di medsos ketika ini. Ada visual mengenai pakaian-pakaian yang juga dipakai oleh pengundi berdaftar, dan ini salah pengundi di kawasan Shah Alam, iaitu pasangan ini pergi membuang undi mereka di SK Taman Sri Muda Shah Alam sebelum menyempurnakan upacara perkahwinan mereka pada hari ini, tetapi terlebih dahulu menunaikan tanggungjawab mereka sebagai pengundi.
Cantik, true Malaysian. Ya, baik. Tuan Mujibur, kalau dilihatkan kita tahu sebelum masuk ke pusat pengundian ada beberapa perkara asas lah yang penting untuk dipastikan supaya tidak ada halangan-halangan untuk membuang undi. Kalau dilihatkan tadi ada juga macam etika berpakaian, warna pakaian. Kita tahu kalau ada logo itu tidak dibenarkan untuk masuk ke pusat mengundi. Kalau mengikut tata cara warnanya pula bagaimana? Saya rasa warna ini dia tidak memberi apa-apa. Mungkin persepsi yang menonton itu atau yang melihat baju itu yang memberikan gambaran bahawa ini mewakili parti-parti tertentu. Kalau diikutkan peraturan SPR? Saya rasa tidak masalah. Tidak ada asalkan masalah. tidak membawa ataupun tidak memakai apa-apa yang mewakili parti. Terutamanya logo. Logo. Terutamanya dia bukan sekadar logo tapi mungkin sebarang bentuk yang menjurus kepada parti itu. Warna mungkin tidak ada masalah. Payung yang ada Tadi logo secara parti? gurau saya bertanya kepada Hazel, payung tu pun sebenarnya logo sekarang ni. Sekarang ni musim hujan, kalau bawa payung macam mana Tuan Mujibur? Saya tak ada masalah. Jadi satu keperluan. Tapi hari ini pun saya rasa ada viral ada calon-calon parti yang secara bersahaja pakai alamat parti dan dibenarkan. Saya rasa ini satu perbuatan yang tidak beretika lah. Dan mereka ini adalah seasoned politician. Itu yang saya pelik itu kalau dia baru bertanding first time ke ataupun memang dia tak faham betul ke. Ini sudah berpenggal-penggal tapi masih lagi memakai sesuatu yang direct menunjukkan ataupun memberi upaya parti. Yang pada saya pada ketika ini saya rasa tak perlu sampai ke tahap itu kerana kita bukan berada pada zaman 80-an ke ataupun wujud awal-awal 90-an dah. Kerana bila kita bercakap tentang pilihan raya walaupun kita mungkin saya katakan jumlah pengundi liar wild voters itu yang boleh berubah, boleh ke depan ke belakang tu, tapi daripada perspektif mengenal parti secara mutlak lambang itu saya rasa mereka dah hadam dah, jadi tak perlu sampai ke tahap itu. Baik, ada laporan suara ataupun voicecast dari Gua Musang, saya difahamkan ketika ini juga sudah bersedia. Terima kasih. Saya Safawi Zakaria kini berada di pusat mengundi di Sekolah Kebangsaan Gua Musang sempena hari pengundian bagi PRU ke-15 bagi P032 Gua Musang. Jumlah pengundi berdaftar bagi parlimen ini berjumlah 70,254 orang. Bagi pusat pengundian di Sekolah Kebangsaan Gua Musang menyaksikan seramai 2,173 pengundi yang akan menunaikan tanggungjawab mereka. Pusat pengundian yang dibuka jam 8 pagi tadi berjalan lancar dengan 27 petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, 4 anggota polis dan 2 petugas kesihatan ditugaskan bagi memastikan kelancaran proses pengundian. Cuaca mendung tidak menghalang pengundi untuk keluar mengundi di pusat mengundi di Sekolah Kebangsaan Gua Musang. Sementara itu, di laluan masuk ke pusat pengundian dikawal ketat oleh pihak polis Diraja Malaysia PDRM bagi melancarkan pergerakan keluar masuk kenderaan pengundi. Bagaimanapun, calon Barisan Nasional Tan Sri Tengku Razali dilaporkan mengundi di P021 Kota Baru. Pusat pengundian yang sama juga calon dari Parti PAS, Datuk Muhammad Azizi Abu Naim tiba pada sekitar 10.30 pagi untuk membuang undi. Calon pejuang Samsul Adabi Mamat dilaporkan mengundi di Dong Kemahang di Tanah Merah. Sementara itu, calon Pakatan Harapan Asharun Uji pula dilaporkan membuang undi di pusat pengundian di Sekolah Tengku Indra Petra 1 di Gua Musang. P032 menyaksikan pertembungan 4 penjuru antara Tan Sri Tengku Razali Hamzah dari Barisan Nasional yang merupakan penyandang Parlimen Gua Musang menentang calon dari PAS Datuk Muhammad Azizi Abu Naim, Samsul Adabi Mamat dari Parti Pejuang dan Asharun Uji dari Pakatan Harapan. Pulas-pulas pucuk ubi orang sebelah tidak menyapa. 19 November, hari mengundi, kalah menang itu adatnya. Setakat ini saja gambaran awal yang dapat saya berikan dan saya akan kembali melaporkan situasi di Parlimen P032 Gua Musang. Yang sahih di RTM, #MyPRU15. Terima kasih Safawi di atas voicecast dan laporan itu tadi. Sebenarnya ingin kita perjelaskan sedikit mengenai satu paparan di skrin yang kita saksikan tadi. Setakat 4.23 petang, sebanyak 39 peti undi di kawasan Parlimen P215 Kapit telah tiba di pusat penjumlahan undi dan kawasan Parlimen berkenan menyaksikan pertembungan 3 penjuru antara penyandang Datuk Seri Alexander Nantalinggi dari GPS, Pangkas Anak Unggang dari PH dan juga Robert Sawing dari
PBDS, dan penjumlahan yang anda saksikan di skrin adalah sebenarnya disampaikan oleh pelapor RTM. Jadi itu adalah apa yang boleh kita sampaikan dari masa ke masa dan akan kami bawakan ke masa kini. Berikutan ada pusat-pusat pengundian yang telah pun tutup di Sabah dan juga Sarawak. Ya, dan selepas ini kita ada sedikit perkongsian ataupun perkembangan terkini mengenai pilihan raya Dun Bugaya. Ada visual peti-peti mengundi yang telah pun sampai di pusat penjumlahan undi ketika ini. Ini dia pilihan raya kecil Dun N66 Bugaya. Ketika ini masih belum ada data mengenai berapa banyak kotak ataupun peti undi yang sampai ke pusat penjumlahan undi ini. Tapi inilah realitinya di situ, dibawa menggunakan helikopter. Dan proses ini akan berlanjutan. Saya kira pasti berapa banyak kotak undi di kawasan ini. Dun Bugaya. Kita akan cuba bawakan data itu kepada anda. Namun ini adalah satu realiti yang seperti mana yang kita bincangkan awal tadi, mungkin boleh diatasi jurang dengan menggunakan teknologi. Disebabkan setiap kali adanya proses pilihan raya, kawasan-kawasan seperti Dun Bugaya ini memerlukan helikopter untuk mengangkut undi, dan ini akan memakan kos semestinya. Jadi bagaimana pendapat Tuan Mujib tentang proses yang perlu kita perkemaskinikan? Berikutan kos yang semakin meningkat sebenarnya untuk proses itu. Di sini pun kita lihat ada faktor risiko keselamatan dengan cuaca yang tidak menentu. Betul. Saya bersetuju. Barangkali sudah tiba masalah kita memikirkan bagaimana untuk memudahkan kaedah mengundi. Visual tadi itu jelas menunjukkan bagaimana kos satu pilihan raya itu tidak pernah di bawah daripada 1 bilion ataupun lebih, bergantung kepada saiz pilihan raya itu dan demografi kawasan pilihan raya itu. Jadi dengan isu-isu sebegini yang saya rasa sudah menjadi sebahagian daripada rutin pilihan raya, dengan kos yang meningkat, dengan kesukaran untuk petugas SPR itu sendiri, kesukaran untuk pengundi itu melakukan tanggungjawab masing-masing, maka saya rasa kita sudah tiba pada satu peringkat untuk memikirkan ini, kerana desakan-desakan untuk reform pilihan raya ini bukan sekadar proses pilihan raya itu saja, tapi dia perlu kepada keseluruhan itu, bagaimana membuang undi, bagaimana untuk memikirkan kaedah-kaedah pilihan raya alternatif selain daripada membuang undi secara konvensional hadir di kotak undi. Saya rasa kalau kita bercakap tentang kapasiti untuk menyokong ekosistem pilihan raya secara maya, itu saya rasa sudah lengkap. Pendedahan itu juga saya rasa tidak perlu dibuat memandangkan ramai daripada generasi yang saya rasa berumur 40 dan ke bawah ini sudah biasa dengan pilihan raya yang menggunakan teknologi ini, berdasarkan mereka ini biasa dengan pungutan suara poll di media sosial dan sebagainya, dan ini memudahkan. Kalau kami juga melihat bagaimana teknologi ini memudahkan kerja penyelidik juga kalau dalam konteks akademik ini, bagaimana dulu kalau mengutip data itu sukar untuk bertemu muka, untuk turun ke lapangan itu, mungkin boleh dapat sampel saiz yang kecil, tapi pada ketika ini kita boleh dapat sampel besar kerana kadar itu boleh diperoleh menerusi penggunaan teknologi yang meluas. Baik, dan Tuan Mujibu, Hazel, kita akan melihat satu lagi voicecast dari Hang Tuah Jaya, dan selepas itu kita kembali bersama anda. Kita ke Hang Tuah Jaya. Baik, terima kasih. Ketika ini saya berada di Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Baru yang merupakan salah satu pusat mengundi bagi kawasan P137 Parlimen Hang Tuah Jaya. Untuk maklumat, P137 Hang Tuah Jaya ini merekodkan seramai 117,276 daftar pemilih yang layak mengundi hari ini, melibatkan 4 Dewan Undangan Negeri iaitu Pengkalan Batu, Air Keroh, Bukit Katil dan Air Molek. Hari ini Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Negeri Melaka telah pun membuka 34 pusat mengundi dengan 202 saluran di P137 Hang Tuah Jaya. Hasil tinjauan saya di beberapa lokasi di sekitar parlimen ini juga mendapati orang ramai tidak melepaskan peluang untuk menunaikan tanggungjawab mereka sebagai pengundi walaupun cuaca hujan pagi tadi, namun sudah kembali reda. Malah proses menunaikan proses pengundian di P137 Hang Tuah Jaya ini juga berjalan dengan lancar. Saya kongsikan di P137 Hang Tuah Jaya ini menyaksikan pertembungan 4 penjuru
iaitu calon Barisan Nasional Datuk Muhammad Ridwan Muhammad Ali, calon Pakatan Harapan Adam Adli Abdul Halim, calon Perikatan Nasional Muhammad Azruddin Mat Idris dan calon Pejuang Sheikh Izzan Sheikh Saleh. Untuk makluman, calon Barisan Nasional Datuk Muhammad Ridwan bersama isteri Datin Dr. Nur Aziha Mat Ali tiba di Sekolah Kebangsaan Datuk Deman Hussein pagi tadi untuk menunaikan tanggungjawab, yang mana Datuk Ridwan mengundi di saluran 5 manakala Datin Dr. Nur Aziha mengundi di saluran 4. Malah yang di-Pertuan Negeri Melaka Tun Muhammad Ali Muhammad Rostam bersama isteri Toh Puan Asmah Abdul Rahman juga mengundi di Sekolah Kebangsaan Datuk Deman Hussein di saluran 1. Malah Tun dan Toh Puan juga sempat beramal mesra bersama pengundi di sekolah berkenaan. Sementara calon Perikatan Nasional dan Pejuang iaitu Muhammad Azruddin dan Sheikh Izzan mengundi di Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Baru. Calon Pakatan Harapan Adam Adli mengundi di Kepala Batas Pulau Pinang. Pusat penjumlahan undi bagi P137 Hang Tuah Jaya ini akan diadakan di Dewan Bistari Aikro. Kepada semua pengundi terutamanya di P137 Hang Tuah Jaya ini diingatkan supaya tidak menunggu saat akhir untuk menunaikan tanggungjawab kerana undi anda amat berharga. Jangan lupa bawa kad pengenalan anda dan patuh segala SOP yang ditetapkan. Sekian laporan saya, Nur Amalina Abdul Halim dari P137 Hang Tuah Jaya yang sahih di RTM #MyPRU15. Baik, itu adalah laporan daripada Nur Amalina. Terima kasih kita ucapkan. Masih ada berbaki beberapa minit saja lagi di beberapa kawasan dan di beberapa kawasan lain ada lebih kurang sejam untuk anda keluar dan mengundi. Andy, macam mana? Andy adalah orang terawal yang turun untuk mengundi di kawasan parlimennya. Betul? Ampang. Tunjuk jari telunjuk sikit. Bukan Ina ya, ini adalah dakwat kekal. Saya masih bujang. Belum kahwin lagi. Boy, dia ambil peluang pula. Terakhir sedikit. Kita tadi terakhir kemas kini peratusan mengundi pukul 2 petang 58%. Kita nak bagi tahu kepada orang ramai ini tinggal lagi sejam kalau di Semenanjung. Pentingnya peratusan keluar mengundi ini untuk menggambarkan kekuatan mandat yang diberikan rakyat kepada pihak yang dipilih untuk membentuk kerajaan tadi. Sedikit. Ya, saya rasa ini pilihan raya yang jelas dilakukan bagi membolehkan rakyat memberi mandat kepada kerajaan yang baru dipilih itu supaya yang menjadi kerajaan itu adalah kerajaan yang kuat dan stabil. Jadi persoalannya apakah dalam tempoh sejam ini kalau yang mau keluar mengundi itu nanti akan benar-benar memilih mereka yang menjadi kerajaan itu benar dan stabil. Kerana pada ketika ini debaran itu adalah apakah ramalan-ramalan ataupun dapatan-dapatan yang dilakukan oleh badan-badan pemikir yang mengatakan mungkin kita tidak akan ada parti yang mencapai garisan 112 itu. Lantas kalau itu berlaku, apakah kita akan ada perundingan yang membolehkan parti-parti ini membentuk satu gabungan, sekurang-kurangnya membentuk kerajaan, kerana kita perlu ada kerajaan. By hook or by crook, besok perlu ada kerajaan. Kalau tidak ada kerajaan, akan sukarlah kita untuk mencapai matlamat pilihan raya itu bagi memastikan ada wujud kerajaan yang kuat dan stabil. Angka pertaruhan yang diramalkan oleh Tuan Mujibu, angka peratusan yang keluar mengundi secara peribadi? Secara peribadi saya mensasarkan 77-78%. Itu mungkin paling ideal lah yang saya rasa boleh dicapai. Setakat ni semua kosong lagi, tapi lebih kurang sejam 2 dari sekarang angka-angka akan mula berubah dan kita akan mula lihat parti-parti mana yang mendahului dan sebagainya. Kita akan terus bersama dengan anda dalam membawakan segala keputusan pilihan raya umum ke-15 ini. Dengan itu sekian dulu daripada kami di sini. Kami akan memberi laluan kepada berita wilayah dan kami akan kembali bersiaran pada pukul 6 petang untuk perkembangan sahih dan data terkini hari mengundi PRU ke-15. Yang saya di RTM #MyPRU15.